Waktu ibadah hari Sabat yang diberkati sudah tiba. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Hari Ibu Bapa Syurgawi dan Ketaatan kepada Ibu Bapa. Kini, ekonomi Korea telah banyak berkembang, jadi taraf hidup dan gaya hidup juga telah banyak meningkat. Dulu, ada seorang ibu tunggal membesarkan anaknya dengan baik meskipun dalam kesukaran. Untuk membesarkannya dengan baik, dia selalu mengutamakan anak walaupun sendiri lapar. Ada banyak ibu bapa di Korea yang hidup seperti itu. Kemudian apabila anak itu membesar, dia memasuki universiti. Walaupun selepas anak memasuki universiti, dia masih menjaga dia dengan sepenuh hati. Ini karena dia harap anaknya agar jangan hidup kelaparan setelah masuk ke masyarakat. Walaupun hidup kemiskinan, dia mengabdikan diri untuk menyerap pelajaran anak. Pada suatu hari, dia sangat rindu anaknya. Jadi dia berfikir, bagaimana aku dapat jumpa anakku yang jauh di universiti? Susah untuk cari rumah di Seoul, walaupun dengan alamat rumah tumpangan. Jadi dia terus pergi ke sekolahnya. Dia berdiri di pintu masuk sekolah dan tunggu anaknya keluar untuk balik ke rumah. Apabila banyak pelajar keluar dari kelas, dia menjumpai anaknya. Dia berasa sangat gembira, lalu mendekati anaknya sambil memanggil namanya. Pada masa itu, anak itu sedang berbual-bual dengan teman wanita. Kemudian, dia nampak ibunya. Apabila dia melihat ibunya yang keluar dari kampung, baju ibunya kelihatan compang-camping. Mungkin anak itu tidak mahu teman wanita melihat rupa ibunya yang lusuh. Dia pura-pura tidak kenal dan cuba mengelak, tetapi teman wanitanya berkata, "Dia memanggil namamu. Apakah hubunganmu dengannya?" Dia memalingkan muka dan menjawab, "Pembantu rumahku." Selepas mendengar, ibu itu cepat-cepat pergi dari tempat itu kerana risau anaknya akan berasa malu disebabkannya. Cerita yang seperti ini sebenarnya berlaku pada masa lalu. Apabila kita lihat baik-baik hubungan antara ibu bapa dengan anak, kita harus bangga dengan ibu bapa kita dan menganggap mereka sebagai sumber kebahagiaan jika kita ialah anak. Saya berfikir bahawa itulah ketaatan kepada ibu bapa yang sebenar. Dalam cerita itu, walaupun ibunya berbaju compang-camping, jika anak itu berkata seyakinnya di depan kawan, "Dia ialah ibuku yang sangat saya banggakan. Dia menyokong saya dengan bagus, sehingga sekarang tanpa makanan dan baju elok, saya sangat bangga dengan ibuku." Maka ibu itu pasti berasa sangat gembira dan dihargai. Apabila kita berasa bangga sebagai anak lelaki ibu bapa, serta bergembira kerana dilahirkan sebagai anak perempuan mereka dan menganggapnya sebagai penghormatan besar, saya fikir ia boleh dianggap sebagai ketaatan kepada ibu bapa, baik rohani maupun fizikal. Apabila kita menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi, kita membanggakan bapa dan ibu kita, serta mengakui mereka sebagai bapa dan ibu. Jika ada orang bertanya, "Siapakah ini?" Jawablah, "Dialah ibuku yang saya banggakan. Dia bekerja keras agar saya dibesarkan dengan baik sampai hari ini." Saya harap kita dapat memberitahu orang lain seperti itu. Mari kita lihat buku Lukas bab 12.
Buku Lukas, bab 12 ayat 8 tertulis, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang bagaimana mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Tuhan. Ada orang mengakui Tuhan di depan orang lain, dan ada yang menafikannya di depan orang. Tuhan memanglah ibu bapa kita. Namun, dalam cerita tadi, dari pandangan manusia di dunia, mereka nampak tiada kuasa dan lemah. Mereka seolah-olah kurang sesuatu yang dapat kita banggakan. Apabila anak itu ditanya, siapakah dia? Dia berkata, pembantu rumah. Bagi ibu bapa yang berjerih payah seumur hidup untuk anak, hal itu seperti paku besar yang menikam hati. Bapa dan Ibu Syurgawi, tidak kira apa yang orang katakan, kita harus bermegah dan mengakui Tuhan di depan orang lain. Kita harus berkata, jika sesiapa tidak percaya Kristus An Sang Hong, dia tidak dapat diselamatkan. Percayalah kepada Kristus An Sang Hong, maka Anda dan keluargamu dapat diselamatkan. Percayalah Ibu Syurgawi, maka kamu dan keluargamu semua akan menerima berkat kehidupan kekal. Kita harus berkata seperti itu. Sudah tentu, orang yang tidak percaya akan mengejek dan mengolok-olokkan kita. Namun, bagaimana malaikat-malaikat syurgawi melihat kita? Dia betul-betul anak lelaki bapa dan ibu yang hebat. Dia ada ciri-ciri sebagai anak perempuan bapa dan ibu. Malaikat-malaikat akan berkata sebegitu di syurga, bukan? Mari kita fikirkan kes pelajar universiti dalam cerita tadi. Jika anak itu berkata, dialah ibuku yang hebat, yang membesarkan saya menjadi seperti sekarang, bahkan dalam pelbagai jenis kesusahan pun. Kalau begitu, teman wanita itu akan berfikir, dia membesarkan anak dengan bagus, walaupun dalam kesukaran. Bukan? Sebab itulah Tuhan berkata dalam buku Lukas bab 12, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi, kita harus selalu bermegah bahwa kita ada pemahaman untuk mengenal Tuhan, bukan? Mari kita lihat buku Mazmur bab 20. Buku Mazmur bab 20 ayat 8 tertulis, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita, bagaimana? Bermegah dalam nama Tuhan, Tuhan kita. Bapa kita ialah Tuhan dan ibu kita ialah Tuhan. Kita berasa bangga untuk menjadi anak bapa dan berasa terhormat untuk menjadi anak perempuan ibu. Jika kita memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke hujung bumi, dengan iman dan minda sebegitu, malaikat-malaikat syurgawi pun akan sangat terharu setiap hari. Kita harus bangga dengan bapa dan ibu. Jika tidak, kita tidak dapat memegahkan mereka. Kalau begitu, kita tidak berbeza dengan anak dalam cerita itu. Ish, aku harap dia bukan ibuku. Aku harap dia bukan bapaku. Kenapa mereka datang dalam rupa yang buruk? Rupa mereka yang sebenar tidak buruk. Bukankah? Mereka sebenarnya tidak lemah. Disebabkan dosa kita, mereka datang ke bumi dan memakai kemah badan sama seperti kita. Di syurga, makhluk rohani seluruh alam semesta menyembah Bapa dan Ibu setiap hari serta memuji mereka, Kudus, Kudus, Kudus. Hari ini, mari kita mengingatkan sendiri tentang rahmat Tuhan itu.
Kita harus sentiasa bersyukur kepada ibu bapa fizikal kita dari lubuk hati. Yang paling penting, janganlah kita lupakan rahmat bapa dan ibu syurgawi. Mulai sekarang, marilah kita memegahkan bapa dan ibu kita sebagai anak-anak syurgawi, agar kita dapat memenuhi ketaatan rohani kepada ibu bapa syurgawi. Sebab itulah buku Mazmur bab 20 tertulis, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Tuhan kita. Mari kita sambung dengan firman dalam buku Yeremia bab 9. Bab 9 ayat 23 tertulis, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah kerana kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah kerana yang berikut, bahawa ia memahami dan mengenal aku, bahawa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Di dunia ini, ada orang memegahkan kekuatan, kekayaan, pengetahuan, atau kekuasaan mereka. Orang memegahkan bermacam-macam benda, tetapi anak-anak syurgawi harus memegahkan pengenalan tentang Tuhan. Selain itu, Bapa mengajar kita dengan berkata, aku menyukai orang yang mengenal bahawa Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Semua anak syurgawi Sion tidak boleh lupa bahawa Tuhan yang mencipta langit dan bumi, serta segala isinya di seluruh alam semesta, dengan kuasa penciptaan dan kewibawaan hebat, ialah Bapa dan Ibu syurgawi kita. Marilah kita menjadi orang yang mengetahui dalam hal untuk memegahkan Tuhan kepada sesiapa pun di sekeliling. Tuhan kita begitu hebat. Jadi kini kita dibimbing ke jalan benar, ke syurga kekal, bukan? Bukan sesiapa sahaja boleh pergi ke syurga, betul? Jadi, saya harap kita dilahirkan semula menjadi anak syurgawi yang amalkan ketaatan benar kepada bapa dan ibu pada tahun ini. Ada pepatah, sesiapa pun dapat mengalahkan pencuri yang di dalam rumah, tetapi susah untuk mengalahkan pencuri yang dalam hati. Pencuri yang curi hati kita adalah yang paling bahaya. Jadi Tuhan suruh kita berhati-hati terhadap pencuri itu. Dalam buku Ulangan, bab 13, juga ada firman yang sama pada 3.500 tahun dahulu. Mari kita lihat bab 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan, Tuhanmu, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan, Tuhanmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Dalam Alkitab, Tuhan merekodkan firman yang begitu tegas dalam Perjanjian Lama. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Mengapa? Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Tuhanmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Apakah maksud mengajak murtad? Maksudnya, mencuri hati orang. Ada orang yang mencuri hati orang yang terhadap Tuhan, memalingkan hati mereka terhadap dunia, berhala, dan buat mereka sembah Tuhan lain. Jadi dalam Perjanjian Lama, mereka dihukum tanpa belas kasihan dan dibunuh mati. Dengan maksud untuk bagaimana? Menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan, Tuhanmu, kepadamu untuk dijalani. Apakah maksud menyesatkan kita?
Maksudnya, mencuri hati kita. Tuhan berkata bahwa semua orang yang cuba memalingkan hati iman kita daripada Tuhan ke arah dunia harus dibinasakan. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kejahatan yang mencuri hati orang adalah apa yang Tuhan dianggap paling jahat. Jadi, semua ahli keluarga Sion yang dikasihi harus selalu memalingkan hati ke arah syurga. Kita harus bersyukur kepada ibu bapa di bumi. Selain itu, kita juga harus pahatkan ajaran bapa dan ibu syurgawi, yaitu ibu bapa sejati kita yang abadi dalam hati, agar kita dapat menyadari apa yang menggembirakan bapa dan ibu, serta memegahkan Tuhan kepada semua manusia di dunia. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita harus seperti orang kudus gereja awal yang memegahkan Yesus pada zaman anak. Pada zaman bapa, Daud banyak memegahkan Tuhan Yehova, bukan? Dia berkata, Tuhan ialah tempat aku berlindung dan perisaiku pada waktu kesesakan. Dia menjadi cahaya dalam kegelapan, tempat perlindungan dan tongkat apabila aku berjalan dalam kegelapan. Dia begitu memegahkan Tuhan dan banyak memuji Dia. Jadi, apakah yang dikatakan Tuhan tentang Dia dalam buku Kisah Para Rasul? Dalam Alkitab tertulis, Daud ialah orang yang berkenan di hatiku. Tidak kira ibu bapa dalam apa situasi, anak-anak harus sentiasa berbangga dengan ibu bapa dan memberi mereka kemuliaan. Jika Anda dapat beritahu ibu bapa bahawa Anda sangat bangga menjadi anak mereka dan itu ialah sumber kebahagiaan yang terbesar dalam kehidupanmu, Anda ialah anak lelaki dan perempuan yang paling taat kepada ibu bapa. Itu adalah sama secara fizikal dan rohani. Saya sangat berbesar hati menjadi anak lelaki bapa. Saya sangat bangga menjadi anak lelaki ibu. Ada banyak cara lain untuk taat kepada ibu bapa, tetapi dikatakan bahawa ketaatan itu bermula dengan mengetahui cara untuk menghargai ibu bapa. Sama ada secara fizikal atau rohani, kita harus selalu ingat kasih dan rahmat ibu bapa. Dalam buku Keluaran dan buku-buku lain dalam Pentatuk, ada banyak rekod tentang masalah umat Israel. Tuhan selalu menyelamatkan umat Israel dari pelbagai kesukaran dan berjalan dengan mereka, meskipun dalam keadaan dan persekitaran yang susah. Tuhan memberi harapan, masa depan, impian, dan kekuatan kepada mereka. Namun setiap kali ada godaan kecil, mereka berpaling daripada Dia yang tidak kelihatan dan ditipu oleh berhala yang kelihatan. Kita dapat melihat kes-kes seperti itu sering berlaku dalam sejarah Perjanjian Lama. Pada zaman ini, kita juga digodai oleh makhluk yang bukan Tuhan dan hati kita dicuri di dunia ini. Tanpa memahami sebab-sebab asas kita datang ke bumi ini dari syurga, iman kita selalu bergoyah semasa menjalani kehidupan iman. Bapa kita betul-betul Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu kita betul-betul Tuhan yang mulia. Kerana kita sering hilang iman terhadap fakta ini, iman kita terus goyah ke sana kemari. Kita tiada pilihan selain daripada menempuh jalan iman yang tidak seimbang. Jika kita tidak lupa hakikat bahawa ibu bapa kita ialah sumber kebahagiaan, kita akan sentiasa berbangga, tidak kira mereka dalam apa jua kedudukan, dengan berkata, agar saya berjaya dan menyerah saya, anak tunggalnya, dia terpaksa menjalani kehidupan yang begitu menderita. Dia betul-betul ibuku yang dapat saya banggakan kepada seluruh dunia. Jika anak dalam cerita itu memegahkan ibunya sendiri seperti itu,
Mungkin teman wanitanya akan terharu dan melayaninya dengan sikap yang lebih baik. Bagi Anda dan saya, ibu bapa syurgawi kita ialah sumber kebahagiaan. Mereka ialah sumber kebahagiaan kita. Marilah kita sentiasa berasa bangga kerana kita telah menjadi anak lelaki dan anak perempuan bapa dan ibu syurgawi. Dalam Ulangan bab 13, Tuhan mengajar bahawa orang yang mencuri hati kita daripada bapa dan ibu, sama ada mereka ialah nabi atau pemimpin, mereka harus dibinasakan. Ini adalah ajaran Tuhan. Di samping itu, ayat 3 berkata, Tuhan mencubai kamu untuk mengetahui sama ada kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Dia mencubai kamu untuk memurnikan kamu. Kalau begitu, mari kita lihat beberapa ajaran Alkitab tentang menghormati ibu bapa. Buku Ulangan bab 5. Mari kita lihat buku Ulangan bab 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Tuhanmu. Apakah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Menghormati ibu bapa ialah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita bukan bercakap tentang ini untuk memberi imej baik gereja kita atau untuk menggembirakan telinga orang di dunia. Ini ialah sebahagian perintah yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Tuhanmu, supaya lanjut umurmu dan baik kepadamu di tanah yang diberikan Tuhan, Tuhanmu kepadamu. Tolong ingat akan hal ini. Mari kita lihat buku Efesus bab 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seperti ini, Alkitab juga mengajar kita tentang keluarga, terutamanya hubungan antara ibu bapa dengan anak. Anak-anak haruslah menghormati ibu bapa. Janganlah ibu bapa memperlakukan anak sesuka hati, kerana mereka ialah anak dan menyakitkan hati mereka. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat yang baik. Inilah apa yang dikehendaki Tuhan daripada manusia dan semua ahli keluarga Sion. Di samping itu, kita harus menjadi orang yang sentiasa beriman dan maju kepada Tuhan. Mari kita lihat buku Amsal bab 4 ayat 20. Buku Amsal bab 4 ayat 20 tertulis, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Kerana itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati adalah sangat penting. Untuk menjaga hati, kita harus beriman untuk menghormati bapa dan ibu syurgawi terlebih dahulu. Kita harus ikut bapa dan ibu ke mana sahaja mereka bimbing sampai akhir dengan setia. Ada pencuri yang mencuri hati kita daripada bapa dan ibu syurgawi. Kadangkala itu ialah kemasyuran, jantina yang berlainan, harta yang besar atau kekayaan, atau cita-cita yang duniawi. Ada banyak faktor di sekeliling yang mengalihkan perhatian kita. Semua ahli keluarga Sion harus selalu memandang bapa dan ibu serta mendengar baik-baik ajaran mereka. Marilah kita jaga hati kita terhadap Tuhan dan terhadap kerajaan syurga
serta menjaga hati kita terhadap kebenaran sampai akhir. Dengan demikian, akhirnya kita semua harus kembali kepada Bapa dan Ibu Syurgawi. Bukankah itu tertulis dalam Wahyu bab 22 ayat 17? Ruh dan pengantin perempuan berkata, mereka suruh buat apa? Marilah semua. Yesus juga berkata dalam keempat-empat buku Injil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam buku Wahyu bab 22, Ruh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Sesiapa yang haus, terluka, dan yang sakit, marilah kepada kami sekarang. Dapatkanlah ketenangan dan damai sejahtera. Kamu akan terima semua yang diinginkan. Bapa dan Ibu kita ialah sumber dan intipati kebahagiaan kita. Bapa dan Ibu layak memberi sumber kemuliaan, kebanggaan, dan kebahagiaan kita. Sebab itulah Daud sering berkata, Tuhan adalah nomor satu. Dialah cahaya dan kekuatan yang melindungi kita. Dialah tempat perlindungan dan perisai yang melindungi kita daripada kejahatan. Saya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita dapat lihat bahawa Daud menulis semua puisi ini dalam buku Mazmur. Seperti Daud, kita juga harus memegahkan Bapa dan Ibu lebih-lebih lagi di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Orang kudus gereja awal selalu berkata ke mana sahaja mereka pergi, percayailah Yesus agar diselamatkan dan dosamu diampuni. Percayailah Yesus agar Anda dapat memasuki syurga. Semua nenek moyang iman pada zaman anak memegahkan Bapa. Pada zaman Roh Kudus ini, kita harus memegahkan Roh dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Pada bulan Mei yang disambut sebagai bulan keluarga di Korea, kita harus fikirkan kepentingan ketaatan terhadap Ibu Bapa di bumi dan rahmat Ibu Bapa rohani kita. Berapa banyakkah aku memegahkan Bapa dan Ibu Syurgawi? Adakah aku menganggap Bapa dan Ibu sebagai sumber kebahagiaan? Betapa mulianya dimeteraikan sebagai anak Bapa dan Ibu. Bapa, terima kasih kerana menjadi Bapa kami. Ibu, terima kasih kerana menjadi Ibu kami. Adakah kita hidup setiap hari dengan hati seperti itu? Atau adakah kita segan untuk memberitahu orang lain tentang Bapa dan Ibu? Adakah kita berasa kurang selesa? Semua situasi itu harus bertukar agar kita dapat memegahkan mereka dengan bangga. Mari kita membimbing semua orang di dunia ke pangkuan Bapa dan Ibu Syurgawi. Kuatkanlah dirimu dan sebutlah, Bapa dan Ibu memanggil Anda. Cepatlah datang. Saya harap Anda semua menjadi anak lelaki dan perempuan yang menggembirakan Bapa dan Ibu dengan buat banyak roh bertaubat, agar mereka berbangga dengan kita. Terima kasih juga kepada semua Bapa dan Ibu di bumi ini. Anda betul-betul banyak bekerja keras untuk memainkan peranan sebagai Bapa dan Ibu. Anak-anak tidak tahu. Sudah tentu, ada anak-anak yang tahu, namun mereka tidak tahu hati Ibu Bapa 100%. Ibu Bapa berasa gembira, walaupun anak-anak hanya memahami 10% hati mereka, bukan? Kita juga harus memahami kasih, pengorbanan, hati ikhlas Bapa dan Ibu, serta usaha mereka untuk membimbing anak-anak ke kerajaan syurga. Saya percaya, Bapa dan Ibu sangat gembira jika kita memahami sekurang-kurang 1 daripada 9 hati mereka. Melalui masa ini, pada hari ini, saya bersyukur kepada Bapa dan Ibu sekali lagi kerana datang ke bumi ini dalam badan dan memakai jubah pendosa tanpa ragu-ragu. Dengan harap Anda dirahmati, saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.